Baik, alhamdulillah ya. Segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi Khamis ini sekali lagi kita berkesempatan untuk membawakan kepada audio penonton segmen Tazkirah, yang mana untuk edisi pada hari ini kita akan sama-sama menghayati ya dan juga mendengarkan berkenaan dengan meraih keberkatan rezeki. Memperkatakan mengenai dengan perkara ini melalui segmen Tazkirah ini, alhamdulillah berada di sebelah kanan saya Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashid bin Supiri, pegawai Ugama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah gembira rasanya. Sekali lagi kita ini berjodoh bertemu dalam segmen Tazkirah ini. Kali ini membawakan tajuk yang alhamdulillah saya kira memang menarik ya, dan perlu kita ni hayati bersama ya. Memperkatakan mengenai dengan meraih. Macam mana cara kita ni meraih keberkatan rezeki itu. Jadi mungkin Intan boleh memulakan ruangan tazkirah ini. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita melihat rezeki ini sebenarnya amat meluas. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh Ustaz kongsi kepada kita mengenai dengan apa yang maksud dengan meraih keberkatan rezeki ini. InsyaAllah, terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Para penonton, mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun berfirman tafsirannya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, serta janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi Wali dan Intan, sebenarnya agama Islam ini ia menyeru kita ni supaya kita ni sentiasa mempertingkatkan amal ibadah kita ni dan amal kebajikan kita ni. Kemudian di samping itu juga agama kita ni sebenarnya indah melarang kita ni untuk mencari kenikmatan dunia ni. Asalkan apa yang kita ni cari itu adalah merupakan daripada sumber rezeki yang halal dan baik. Mungkin rezeki yang kita ni cari itu sebenarnya untuk keperluan kita ni seharian ataupun keperluan-keperluan yang lain, mungkin untuk diri sendiri ataupun mungkin di bawah tanggungan kita ni, keluarga kita ni, nafkah kehidupan keluarga kita ni, mungkin ibu bapa kita ni dan sebagainya. Kemudian kenapa kita ni disarankan untuk mencari sumber rezeki yang halal dan baik, supaya kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala rezeki kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita ni membincangkan lebih dalam lagi mengenai dengan tajuk hari ini, iaitu meraih keberkatan rezeki, perlu kita ni tahu dulu bahawa apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan itu. Takut kita ni salah faham. Apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan? Ya, keberkatan ini berasal daripada perkataan berkat kalau dalam bahasa Melayu, dan yang mana perkataan berkat itu sebenarnya berasal juga daripada bahasa Arab, iaitu barakah. Barakatu, barakaf tamarbutah. Jadi apabila dimatikan bunyinya adalah barakah. Dan kata para ulama, barakah ini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan ataupun bertambahnya kebaikan. Dan kita ni boleh melihat di dalam Al-Quran pun ada juga disebutkan mengenai dengan barakat ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maksudnya di sini, dan kalaulah penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat daripada langit dan daripada bumi. Jadi kalau saya perhatikan di dalam kitab tafsir At-Tabari, ia ada menyebutkan bahawa mengenai dengan perkataan berkatan ini. Ia ada menyebutkan bahawa asal perkataan ataupun asal makna berkat itu adalah melakukan sesuatu secara konsisten ataupun berterusan. Itu berkat sebenarnya. Kalau kita ambil contoh ayat, baraka fulanun ala fulanin. Si fulan terus menerus bersama si fulan. Itu berkat. Mungkin kalau sekiranya, minta maaf kalau sekiranya saya bertanyalah,
Kalau ditanya, mungkin pernah di sekitar ditanya berapa gaji dan sebagainya. Dia perlu dijawablah, walaupun 5,000 sebulan. Cuma tu Anda perlu dijawab berapa gaji apa dan sebagainya. Sebenarnya keberkatan itu bukanlah diukur melalui jumlahnya atau bukan. Sebenarnya keberkatan itu ia diukur melalui apa yang kita ni rasa. Kadang-kadang ada orang gajinya tu rendah, tapi ia merasa cukup. Ia boleh membagi nafkah arah istrinya, anaknya. Kemudian bukan itu saja, ia membelanjai ibu bapanya, hatta mertuanya dan sebagainya. Tapi sentiasa cukup. Umrah, kadang-kadang umrahnya tahun-tahun tapi gajinya rendah. Bila orang melihat, mana boleh ia dapat umrah sedangkan gajinya sekian-sekian. Itu tandanya berkat. Sama juga itu dari segi pendapatan. Kalau dari segi ilmu, kalau kita ni melihat macam mana akan melihat seseorang itu memperolehi ilmu yang berkat, ia dapat orang mengaplikasikan segala ilmu yang diajarkannya. Ia belurih ilmu hari ini dan ia di-apply-nya ilmu itu. Kalau kita ni lihat saja, simple saja wali. Kalau kita ni lihat ulama-ulama terdahulu seperti contoh saja Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Itu adalah contoh ilmu bisdurah itu berkat. Betul. Sebab ilmunya tu walaupun mereka tidak ada lagi sekarang, ini sudah meninggal dunia, tapi ilmunya sehingga sekarang boleh kita ni nikmati bah. Itu tandanya ilmu seseorang itu berkat. Jadi berkat itu artinya tadi saya beritahu ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan, ia rasa sentiasa cukup dan ianya berterusan Allah Subhanahu Wa Taala bagi walaupun ia sudah meninggal dunia. Itu berkat. Kemudian kan kita ni bincangkan yang kedua adalah mengenai dengan rezeki. Apakah sebenarnya rezeki ini? Rezeki ini sebenarnya ia bermaksud segala sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keperluan rohani dan jasmani kita ni. Kemudian menurut pengarang tafsir Al-Quran Asy-Sya'rawi, ia mengatakan bahawa apa saja rezeki ini adalah apa saja yang kita ni rasakan manfaatnya, itu adalah rezeki kita ni. Kalau sekiranya kita ni contohnya wali, kita ni baru terima ni. Kita ni baru terima gaji tengah bulan ataupun ujung bulan. Tiba-tiba baru je keluar terima, rusak ke kereta kita ni tu bah. Jadi duit yang kita ni terima tu, kita ni apakan? Tadi ke workshop, and then kita ni apa? Bayar. Menguasai kereta, dibayar workshop atau. Artinya duit kita ni tu sebahagiannya untuk rezeki si workshop atau. Jadi itulah kata Imam Asy-Sya'rawi, yang pengarang tafsir kitab Al-Quran Asy-Sya'rawi. Kalau sekiranya rezeki tersebut kita ni yang merasakan sesuatu itu, kita ni yang merasakan manfaatnya, itu artinya rezeki kita ni. Paling simple lagi kalau saya bagi contoh, kita ni makan di restoran. Kalau mungkin ada kita ni suka makan di luar, bukan di dalam restoran, di luar. Tiba-tiba kita ni menguda sampai te order kita ni itu. Baru kan makan, ada te datang. Siapa tu dah? Kucing. Kucing datang. Jadi kita ni pun membagi ayam. Apa yang ada tu kita ni bagi yang rasanya selamat untuk dimakan oleh kucing atau. Jadi kemudian kita ni bayar. Kita ni bayar sepiring itu RM5 harganya. Tapi tanpa kita ni sedari, kalau kita ni ingat di balik, tadi ada ku bagi kucing. Ada sebahagian. Artinya walaupun harga makanan itu RM5, tapi sebahagian daripada RM5 itu dimakan oleh kucing. Bermakna rezeki kucing. Itu ia punya contohnya. Kalau sekiranya kita ni indah dapat manfaat daripada sesuatu itu, artinya itu adalah rezeki orang lain. Dan dikatakan lagi oleh pengarang tafsir Al-Quran Asy-Sya'rawi itu, anda kira sama ada ia didapatkan dari cara yang halal ataupun yang haram ataupun yang baik ataupun yang buruk. Itu semua adalah rezeki. Kalau cara haram simple saja, sembahyang Jumat di masjid. Esok ni hari Jumat ni. Esok hari Jumat sembahyang di masjid. Tiba-tiba kita ni menyimpan selipar di tepi tangga itu selalunya. Kemudian selepas kita ni menunaikan sembahyang fardu Jumat, keluar kita ni daripada masjid itu, hilang bah selipar kita ni tu bah. Diambil oleh si fulan, contohnya si fulan yang mengambil. Jadi selipar itu rezeki si fulan. Pasal apa? Ia dapat memakai selipar itu dan kakinya selamat daripada terkena duri dan sebagainya. Tapi caranya mencari rezeki itu adalah cara yang haram. Sebab apa? Ia mencuri. Itulah di antara rezeki juga. Rezeki juga. Memang cara yang salah. Cara yang salah. Itu yang boleh kita ni lakukan. Wallahu a'lam. Ini sebagai mukaddimah. Mungkin itu yang ada keluar mengenai dengan niat tidak menghalalkan cara. Apa? Boleh kata. Barangkali lah. Niat tidak menghalalkan
cara, contohnya tadi macam curi kasut atau ia kira macam rezeki, tapi sebenarnya ia punya caranya itu salah. Caranya yang salah. Baginya rezekinya, mungkin rezekinya ia dapat manfaat daripada selipar itu. Pakai yang kuningnya ia boleh jalan ke kedai, ia boleh jalan ke mana, tapi selipar curi dipakainya. Manfaat ia dapat, itu rezeki, tapi caranya mendapatkan rezeki itu cara yang salah. Allah. Baik, luar biasa sekali ya. Itu baru mukadimah. Tajuk kita pada pagi ini, meraih keberkatan rezeki ya. Baik, apa pandangan Ustaz mengenai dengan usaha dan rezeki ya? Ada sangkut pautnya juga tadi seperti yang kita katakan ya. Kita ini pernah mendengar ada yang mengatakan bahawa benarnya rezeki itu datangnya daripada Allah. Tetapi kita ni mesti jua tetap berusaha. Baik, ada lagi ni yang sebutingan dan ada juga yang mengatakan benar tunya kita ni mesti berusaha jua. Tetapi ingatnya rezeki itu datangnya daripada Allahnya. Walaupun kau betul-betul selumus merungkuinya, kalau belum rezekinya, belum lagi itunya. Macam mana Ustaz memahami kedua kalimat ini? Apa perbezaannya dan yang mana satu lurus ni Ustaz? Masya Allah. Jadi sebenarnya memang ada orang percaya bahawa rezeki itu segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun cara kita ni menilai tadi ada dua cara kan tu orang menyebut. Katanya tadi yang pertamanya benarnya rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni perlu berusaha lagi. Dan yang satu lagi tadi benarnya kita ni mesti berusahanya. Tapi ingatnya rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nada salah nada lurus ni dalam dua-dua ni. Apa yang penting adalah kita ni melihat tindakan yang bercakap atau. Tindakan yang bercakap atau. Sebab kalau kita ni melihat memang yang mengatakannya rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni mesti usaha. Ini kita ni lihat tindakannya apa. Sebagai contoh saja, ia bekerja. Bekerja mana saja, apa saja kerja dibuatnya. Ia kerja di ofis kah, kerja di swasta kah, berjual kah. Kita ni lihat apa tindakannya. Kalau sekiranya ia bekerja, ia rasa siok benar sudah membuat kerja itu. Siok memasak dan sebagainya, menibaruti talur dan sebagainya, membuat kerja di ofis. Siok, tapi tiba-tiba kedengaran bunyi azan. Kedengaran bunyi azan dilaungkan. Ini kita ni lihat ni apa tindakannya. Adakah ia meneruskan kerajaannya itu ataupun ia berhenti untuk menunaikan sembahyang. Kalau sekiranya orang itu teruskannya membuat kerja, azan sudah berkumandang, dilalaikannya sembahyangnya dan ia sembahyang di hujung waktu, dan yang paling bahaya lagi apabila kali-kali yang dia sembahyang luput waktu pasal ia membuat kerajaannya itu dengan sioknya itu adalah golongan yang pertama tadi, yang ia merasakan bahawanya rezeki itunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, usaha itu penting jatuhnya. Jadi usaha diutamakannya, Allah itu yang kedua. Itu adalah golongan yang pertama yang selesa mengatakan macam itu. Ini daripada buku yang saya baca saja ni. Yang mengatakan bahawa rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala jamin sudah. Tapi ingat, usaha penting. Jadi usaha didulukannya, Allah yang nombor dua. Kemudian yang satu lagi tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita ni berusaha, tapi ingat rezeki itu segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Itu ada satu riwayat diceritakan mengenai dengan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat ini ia bekerja juga. Ia bekerja, jadi apa kerjanya? Kerjanya adalah membuat rumah. Masa tu ia menyusun batu bata, tapi batu bata dulu mana sama macam batu bata sekarang ni kan. Kalau kita ni melihat di piramid pun sama lain itu batu batanya. Jadi masa tu ia menyusun batu bata, tinggal susun, tinggal satu lagi batu bata ni. Yang mana apabila satuan ni ia letak siap tu kerjanya. Tapi indah semana-mana apabila ia akan meletakkan batu bata yang terakhir ni kan di simennya dan sebagainya, tiba-tiba ada bunyi azan kedengaran. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat itu, yang ia lakukan adalah ia berhenti, lepas itu ia menunaikan sembahyang. Jadi ditanyalah oleh sahabat yang lain, katanya, kenapa anda kau anunya, kenapa kau anda siapkan alang-alang? Satu lagi tu. Tapi yang hebatnya tu jawapan sahabat itu, katanya, kalau sekiranya aku menyiapkan batu bata ni walaupun dia tinggal satu, artinya aku membesarkan rumah ni. Tapi disebabkan oleh kedengaran bunyi azan tadi, ku tangguh dulu kerja ku ni, walaupun satu batu bata lagi kan ku siapkan, tapi aku mengutamakan sembahyang. Artinya aku membesarkan Allah Subhanahu
wa taala. Jadi itulah golongan yang mengatakan yang kedua tadi. Walaupun kita ni bekerja, mesti berusaha, tapi ingat rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jelaslah ya kepada penonton-penonton kita ni. Jadi masing-masing sebenarnya berbalik kepada niat seseorang ya. Memang ada kita ni mendengarkannya, beribadahlah seperti besok kita ni kan meninggal dunia. Tetapi bekerjalah, berusahalah seperti kita ni akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi masing-masing ya dengan usaha dan ikhtiar ya dan juga ibadah masing-masing ya. Intan. Ya, dan Ustaz ya, seterusnya ni tadi ada Ustaz menyebutnya mengenai dengan rezeki itu bukan hanya setakat duit dan juga harta, namun ianya juga termasuk segala-galanya yang ada dalam ini yang memberikan manfaat kepada kita ni. Jadi soalan saya ni Ustaz, apakah dia tanda-tanda adanya keberkatan rezeki tersebut? Masya-Allah. Jadi ini kan saya kongsikan 7 tanda dulu yang mana tadi kan dapat melihat sama ada rezeki itu berkat ataupun sebaliknya. Yang pertama adalah apabila kita ni mendapat rezeki yang sedikit tapi kita ni sentiasa merasakannya cukup rezeki itu walaupun apakah gaji kita ni dan sebagainya. Gaji ni paling simple saya bagi contoh sebab kalau yang lain tu batah orang kan memikir ini paling simple gajian ya. Kalau sekiranya gaji kita ni walaupun damit manapun, sedikit manapun gaji kita ni tapi sentiasa rasa cukup, maka itu menunjukkan bahawa kita ni punya rezeki itu berkat. Dan paling simple saya macam mana cara supaya rezeki kita ni berkat. Simple, kita ni terima gaji, kita ni sedekahkan. Berkat tu rezeki kita ni apabila kita ni melakukan macam itu. Ada tabung masjid, masukkan duit ke dalam tabung masjid. Ada orang yang memerlukan, minta bantuan, orang yang susah-susah, kita ni hulurkan bantuan. Sebab itu kalau Islam, kalau kita ni perhatikan, setiap bulan Ramadan kita ni mengeluarkan zakat. Sebab apa tu sebenarnya? Supaya menjadikan kita ni punya sumber rezeki kita ni itu berkat. Dan kita ni lihat zakat berapa aja saja. Jadi tidak kira sedikit manapun ia boleh menukarkan rezeki kita ni itu supaya menjadi berkat. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga itu sentiasa rasa bahagia. Itu menunjukkan bahawa rumah tangganya itu, keluarganya itu berkat. Sebesar manapun masalah ditimpa oleh keluarga itu, ia akan cepat mencari solusinya. Dan ia tidak akan marah-marah dan sebagainya, bahagia saja. Ini orang mudah untuk diselesaikan masalah itu menunjukkan bahawa rumah tangga itu berkat. Kemudian kalau dalam bab mengenai dengan anak-anak, sebenarnya bila orang bercakap ramai itu anaknya berkat, belum tentu. Kalau sekiranya ramai, seorang pun ada soleh, ada solehah, seorang pun ada pernah mendoakan ibu bapanya, berbakti kepada ibu bapanya, bukan berkat. Sebenarnya anak yang berkat itu adalah anak-anak yang berjaya dalam bidang akademik di antaranya. Kemudian kalau sekiranya pun ia tidak berjaya dalam bidang akademik, mungkin ia berjaya dalam bidang kemahiran. Kalau sekiranya pun indah berjaya dalam bidang kemahiran, mungkin sekurang-kurangnya anak itu indah menyusahkan indongnya ni indah menyakitkan hati indongnya, itu pun berkat juga, berbakti kepada ibu bapanya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah masyarakat, orang ramai merasa senang sama ke dia. Bila orang ramai bergaul sama ke dia ni, orang ramai kan happy, anda macam anda timbul rasa benci, dibawa berkawan senang. Itu menunjukkan bahawa perhubungan di antara masyarakat sama kawan-kawannya itu berkat. Kemudian yang kelima adalah mudah untuk dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita ni selalu kalau hari jadi, khususnya Intan, selalunya kalau tadi hari jadi kita ni berdoa supaya dipanjangkan umur. Dan orang ramai pun, keluarga kita ni, saudara kita ni, sahabat kita ni pun mengaminkan, mendoakan juga mudahan panjang umur. Jadi sebenarnya kalau tadi kan mau umur kita ni tu berkat ni lakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Apabila kita ni selalu sembahyang, selalu membaca Al-Quran, kemudian selalu bersedekah, infak duit kita ni ke jalan fisabilillah, itu menunjukkan keberkatan dalam umur kita ni. Kemudian yang keenam adalah rumahnya selalu diziarahi oleh tetamu. Tetamu selalu, apabila orang luar masuk ke rumah kita ni, itu menunjukkan keberkatan. Selalu orang datang. Kan lagi hutang orang lagi hutang lemah bayar, tu lain ceritanya tu. Hutang lemah bayar ni orang yang selalu datang ke rumah kita ni. Kadang-kadang kita ni dia panggil pun dia datang juga, bawa makanan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa keberkatan ada di sana. Kemudian yang terakhir sekali adalah orang yang doanya tu
mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Masya Allah. wa taala. Itu apabila ia berdoa kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu makbulkan doanya. Itu menunjukkan orang itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ada satu hadis ni yang saya ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia pernah menceritakan mengenai dengan seorang lelaki yang menempuh perjalanannya tu jauh dan kemudian rambutnya tu kusut habis ni. Dia gitu urus bah. Kemudian bayangkan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahnya, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahalnya lelaki itunya ia makan daripada sumber yang haram, ia minum daripada sumber yang haram, ia memakai pakaian daripada sumber yang haram. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa orang itu? Indah, sudah pasti indah. Jadi menunjukkan bahawa ada keberkatan arahnya. Jadi kalau kita ni mencari sumber rezeki yang halal, yang baik dan sebagainya, yang mematuhi syarat dan sebagainya, insya-Allah itu di antara doa kita ni itu mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Begitulah ya 7 tanda jika kita ni melihat pada diri kita ni sendiri, di situlah ya antara tanda-tanda keberkatan di dalam rezeki kita ni. Sedikit saya tertarik di akhir perbualan Ustaz ya, sebentar tadi adalah berkenaan dengan sumber rezeki ya dengan cara yang haram tersebut. Mungkin ada yang boleh disimpulkan di sini ya. Pendapat Ustaz sendirilah, mereka yang mencari rezeki daripada sumber yang haram sebagai contoh melalui riba, rasuah, mencuri ya dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada suatu zaman pada umat manusia yang seseorang itu tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya, yakni rezeki yang diterima olehnya, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Ini indikator bahawa baginda Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu sudah baginda Rasulullah beritahu akan terjadi ni benda ni. Dan kita ni perhatikan sekarang ni memang ia terjadi. Mana orang peduli lagi daripada halal kaya, haram kaya, yang penting ku kayanya. Yang penting duit. Yang penting duitku banyak, aku boleh buat apa saja. Dia pergi bulan 12 boleh. Dia pergi bulan 12. Mata yang guna paksa kalau rasuah ni nya untuk belayar, berguna apa ni untuk belayarnya. Aku mau ke Las Vegasnya sebagai contoh ya. Ingat, setiap rezeki yang kita ni perolehi daripada jalan yang salah ataupun syubhah. Syubhah ni artinya samar-samar. Kita ni pun dah tahu ya halal ataupun haram, ia memberi kesan yang indah baik sebenarnya. Terutama sekali pada diri kita ni dan juga keluarga kita ni. Siapa puncanya ni? Sebenarnya kalau kita ni ingat balik, musuh utama kita ni siapa? Musuh utama kita ni adalah iblis dan syaitan. Jadi iblis dan syaitan ni ia mahu kita ni menghasut kita ni supaya kita ni mencari rezeki daripada sumber yang halal. Matlamat iblis dan syaitan ni menakut-nakutkan kita ni. Baik kau rasuah. Kalau sekiranya kau rasuah, macam mana akan settle hutang kredit cardmu? Baik kau rasuah. Kalau kau rasuah ni, macam mana akan settle ni? Kau akan belayar je ni. Kawan-kawanmu semua belayar. Kau ni tinggal ni. Macam mana cara syaitan menakutkan ketanian ni, menghasut kita ni. Kalau sebab itu kalau kita ni perhatikan ulama-ulama tasawuf yang mengajarkan supaya ketanian ni jangan dibiarkan iblis dan syaitan itu cuba menghasut kita ni untuk melakukan perbuatan ataupun perkara yang dosa ni. Kita ni cuba lawan. Kita ni cuba lawan dengan cara apa? Dengan cara berzikir di antaranya. Kadang-kadang jangan dibiarkan hati kita ni kosong. Apabila hati kita ni kosong tu iblis akan di sanalah mudah ya untuk iblis dan juga syaitan menghasut kita ni untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan terjadilah ya sumber rezeki yang haram. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashiz bin Supiri, pegawai agama yang sudah meluangkan waktunya bersama kita pagi ini memperkatakan mengenai dengan meraih keberkatan rezeki. Mudah-mudahan menimbulkan sedikit keinsafan lah ya di dalam diri kita ni dan mudah-mudahan dapat manfaat ya dalam sesi ruangan tazkirah kita pagi ini. InsyaAllah Ustaz, jika ada jodoh, ada kesempatan, kita akan bersama lagi mungkin dengan tajuk yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.